Tanjung Tuan ataupun Cape Rakado ataupun Tanjung yang Pecah dalam bahasa Portugis ialah sebuah eksklav ataupun wilayah asingan milik Kerajaan Negeri Melaka yang dikelilingi oleh Negeri Sembilan. Tanjung Tuan menghadap ke Selat Melaka. Ia terletak kira-kira 16 km dari Bandar Port Dickson, Negeri Sembilan. Tanjung Tuan sebenarnya berada di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Alor Gajah Melaka. Okey, sejarah di Tanjung Tuan pada tahun 1605. Peperangan di antara pertempuran di antara kerajaan Portugis dan juga Belanda yang dinamakan Pertempuran Cape Rakado telah berlaku di perairan ini. Pertempuran Cape Rakado merupakan pertempuran penting di antara Syarikat Hindia Timur Belanda dan juga tentera laut Portugis di sini, di Cape Rakado ataupun di perairan Tanjung Tuan ini, yang telah mengorbankan masing-masing dua buah kapal telah pun karam di sini. Di pasukan Portugis, 500 tentera telah pun mati, dan di pihak Belanda juga 150 orang telah pun mati dan ramai lagi yang cedera. Tentunya Tanjung Tuan telah pun menyaksikan sejarah ini pada tahun 1605. Di Tanjung Tuan, Alor Gajah Melaka ini juga terdapat sebuah rumah api, iaitu Rumah Api Tanjung Tuan. Rumah Api Tanjung Tuan terletak di daerah Alor Gajah Melaka ini merupakan antara rumah api yang tertua di Malaysia. Selain daripada itu, rumah api ini juga dilancarkan pada tahun 1958. Rumah api ini telah pun dibina pada tahun 1819 oleh kerajaan British, khususnya semasa pemerintahan Stamford Raffles. Ia kemudian dibina semula pada tahun 1860 setelah menara yang asal termusnah akibat perang. Dari puncak Tanjung Tuan akan kelihatan pusaran air yang ganas yang telah menenggelamkan sekurang-kurangnya 4 buah kapal Belanda dan Portugis pada tahun 1605. Saya kini berada di Rumah Api Tanjung Tuan, yang mana lautan di belakang saya ni adalah merupakan tempat di mana 4 buah kapal perang, iaitu 2 buah daripada pasukan Portugis dan 2 buah daripada pasukan Belanda telah tenggelam pada tahun 1605 kerana ditelan oleh pusaran air yang ganas. Okey, pada waktu ni kita tak dapat tengoklah pusaran air tu, tapi katanya kalau air pasang besar akan jelas kelihatan pusaran air ataupun pusaran air lah di kawasan ini, yang mana telah menenggelamkan ribuan bot dan kapal jong serta kapal perang Portugis dan Belanda satu ketika dahulu. Tanjung Tuan juga merupakan common migratory birds in Tanjung Tuan Melaka. Tanjung Tuan juga merupakan tempat persinggahan burung hijrah, yang mana kalau kita boleh tengok kat sini laluan burung-burung hijrah ni antaranya akan singgah di Tanjung Tuan. Kita boleh tengok daripada Alaska, Mongolia, Siberia, China, Bangladesh, Thailand dan banyak lagi lah tempat dari Australia dan New Zealand akan merentas lautan, dan antara tempat persinggahannya ialah di Tanjung Tuan. Okey, kita akan menelusuri laluan di sebelah kiri Rumah Api Tanjung Tuan. Kita akan turun ke bawah dan kita akan menuju ke tepi pantai lah. Kita akan cuba
ziarah tempat ni. Kita tengok apakah tinggalan-tinggalan sejarah yang ditinggalkan oleh orang dahulu buat tatapan kita pada masa sekarang. Boleh tahan laluan dia. Tapi nasib baiklah ada tangga ni kan. Senang sikit kita nak menapak turun laluan yang telah disediakan oleh pihak hutan rekreasi Tanjung Tuan untuk para pendaki dan juga pelawat-pelawat di sini. Di sebelah kanan saya ada Laut Selat Melaka. Mana di hadapan saya ni Cik Zaihan, kita punya guide pada hari ni. Dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang menarik jugalah di sekitar Tanjung Tuan. Okey ni laluan penghijrahan burung pemangsa, Raptors Migration Route. Daripada kita tengok daripada laluan burung pemangsa dari Sumatera menuju terus ke Tanjung Tuan. Ni peta Tanjung Tuan ni rumah api tertua Tanjung Tuan, yang dibina pada tahun 1863 lagi. Oldest Lighthouse 1863. Di antara jenis-jenis burung, laluan terbang Asia Timur, Australia, East Asian Australia Flyway. Ni jenis burung dia. Burung-burung dia semua terbang dan singgah ke Tanjung Tuan. Lagi mau turun lagi. Denai Tangga Taubat. Wah, suara. Kita lihat. Lain macam ni bunyi ni. Takut nanti taubat pula nak lalu lagi kan. Ni dia laluan Denai Tangga Taubat. Memang taubat lah. Sebab dia punya laluan ni memang menegak. Menegak. Kalau naik taubat, turun pun taubat juga lah. Orang kata apa, ditangkap dekat betis tau. Masa turun ni kan, sebab kita break tu kan. Boleh tahan lah. Tapi rasanya tak taubat jugalah ni. Lain kali nak naik boleh lah. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kena berhati-hati lah, track dia macam ni, menegak. Dia celah bani-bani pokok macam ni kan. 60 darjah. Pakcik tu kata 60 darjah dia punya sudut. 60 darjah lebih kurang. Okey, kena stop dulu sebab nak turun ni berbahaya. Ini pokok ni boleh dimakan untuk ubat sakit darah tinggi. Tapi lupa namanya. Nama dia untuk ubat darah tinggi ya. Rasanya masam-masam. Rasanya masam-masam. Betul ini nak cuba jugalah. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam ada masam-masam sikit. Dia tak pahit. Kelak-kelak sikit. Macam mangga muda rasa dia. Okey, siapa duduk Petaling Jaya, Seri Petaling, kita dah sampai. Petaling. Inilah pokok petaling. Mungkin menjadi asal usul lah
nama Petaling, Petaling Jaya dan Sri Petaling dan sebagainya. Ni pokok petaling. Pokok petaling kita kalau tengok, kalau tak ada dia punya signage nama ni, kita tak tahulah apa nama pokok ni. Jadi Jabatan Perhutanan tahulah kan, sebab dia orang memang mengkaji tentang pokok-pokok hutan ni. Macam kita ni kalau sekali tengok macam ni, kalau jumpa kat luar pun kita tak kenal. Yang ni pula namanya pokok antoi. Bukan kantoi tapi ni pokok antoi. Daun dia lebar-lebar macam tu, macam daun bacang. Korang kenal ke tak pokok bacang ni kan? Okey, kita masih lagi menurun denai tangga Taubat menuju ke pesisiran pantai lah. Dari sini kita dah dapat dengar lah bunyi ombak di tepi pantai sana. Kejap lagi mungkin kita akan sampai ke tepi pantai. Kita tengok apa yang menarik kat sana. Okey, kita dah sampai di bawah Pulau Intan nama tempat ni. Sampai ke tepi pantai, bunyi ombak pun menarik. Kita tengok sekitar tempat ni. Macam ini nampak putus. Macam kat telur ni. Ini lah pokok malam berendam. Apa namanya? Malam berendam. Mana? Ni. Satu dekat tu, Pulau Kemang. Oh, satu kat sini. Kat sini kat Kita nak pergi mana ni? makam. Oh, kita nak ada makam Oh. Sejarah. Inilah kita puncak Pulau Intan. Okey, katanya kita sedang menuju ke atas lah, atas puncak Pulau Intan. Pulau Intan. Pulau Intan ni berada dalam kawasan Kerajaan Negeri Sembilan ni signboard Pulau Intan, hak milik Kerajaan Negeri Sembilan. Signboard dia pun dah jatuh dah. Kita masih lagi menuju ke atas. Satu lagi pendakian kat sini tempat dia biasalah berbukit-bukit. Kita menuju ke atas. Inilah namanya Pulau Intan. Mungkin banyak intan kot dekat sini. Mana tahu ada rezeki jumpa nanti kan. Dah dekat dah. Okey, kita dah pun sampai. Ini dia ke puncak Pulau Intan. Tadi kita Tanjung Tuan berada dekat Alur Gajah, Melaka. Sekarang ni kita kat Pulau Intan. Tanjung Tuan tadi tu Alur Gajah, Melaka. Pulau Intan ni Negeri Sembilan. Gitu kisahnya. Assalamualaikum. Inilah dikatakan 2 buah makam yang terdapat di sini. Ada namanya.
Dia tulis bawah tu meninggal tahun 1960. Kedua-dua makam atau kubur ni betul-betul terletak betul-betul di atas puncak Pulau Intan di Tanjung Tuan ini. Kita boleh lihat sekeliling Pulau Intan ni. Biasalah pulau kan, tentunya dikelilingi oleh Laut Selat Melaka. Pesisiran pantai Pulau Intan di Tanjung Tuan. Beginilah pemandangannya, laut lepas. Kalau anda dapat lihat di tengah sana, puluhan kapal berlabuh di sini. Nampak kecil je. Dan di kawasan inilah kawasan yang di hujung Tanjung Tuan ini, di sinilah katanya terdapat pusaran air yang besar lagi ganas yang telah pun menenggelamkan 4 buah kapal perang Portugis dan juga Belanda pada tahun 1605. Pusaran air katanya di tengah-tengah itu. Pada waktu sekarang ni air pasang, jadi tak jelas. Katanya bila air surut akan ternampak pusaran di situ. Di sini. Ternampak pusaran yang besar di sini yang telah menenggelamkan bot, perahu, jong, nelayan, kapal dagang, kapal perang. Banyaklah telah pun menelan korban sejak dulu. Dan sebagai bukti, kapal-kapal yang telah tenggelam di kawasan ini pada tahun 1995 telah pun dibuat pencarian oleh pihak arkeologi, telah menemui bangkai kapal-kapal tersebut, dan artifak daripada kapal-kapal tersebut ada dipamerkan di Museum Marine Lukut pada hari ini. Kalau anda nak menyaksikan sendiri apakah artifak yang telah pun dinaikkan daripada pusaran air ini, boleh anda lihat sendiri di Museum Marine Lukut Negeri Sembilan. Kita akan teruskan perjalanan kita ke lokasi yang seterusnya. Okey, dipercayai juga zaman dahulu lagi, katanya batu-batu putih yang terdapat di Tanjung Tuan ini, batu yang memang asalnya putih ni, menjadi pedoman kepada pelaut, kelasi kapal, sebagai pedoman sebelum adanya rumah api di Tanjung Tuan ini. Dan di atas sana juga terdapat batu putih, di puncak bukit batu putih, juga menjadi pedoman katanya dahulu sebelum wujudnya rumah api, sebagai pedoman kepada kelasi kapal supaya tidak menghampiri kawasan ini yang dipenuhi dengan terumbu karang dan juga pusaran air yang berbahaya kepada bot-bot kecil dan juga kapal-kapal besar juga pada ketika itu. Okey, di kawasan ini pula dikatakan terdapat satu perigi ataupun telaga ataupun mata air di bawah air laut yang hanya boleh kita temui ketika air surut. Ketika ni air dah surut, bila air pasang, mata air ini akan berada di dalam air laut. Jadi kita tengok kat sini, dah rasa air dia? Boleh minum? Tawar? Rasa macam mana? Air mineral.
Macam air mineral. Okey, kejap lagi kita rasa. Betul tak air ni katanya? Ni dia. Bentuk telaga yang berada di bawah laut. Ya, air mata air. Kalau boleh nampak, dia keluar kat sini lah. Nampak? Mata air keluar kat sini. Lepas tu dia akan bertakung kat sini. Bertakung kat sini. Okay, kita tengok Acik ni cedok mata air yang keluar daripada batu. Bismillah. Itu rasa dia. Alhamdulillah. Air mineral. Macam mana rasa dia? Sebab air mineral. Macam air mineral Lebih lezat daripada air mineral. Macam tu saya kena rasa jugalah. Kita nak buktikan betul ke air ni boleh minum kan? Air mata air bawah laut. Kita tengok kat sini, saya ambil dekat punca air dia ni. Kita ambil sikit je lah kan. Kita takut-takut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia, kalau nak kata rasa dia macam air zam-zam tu agak keterlaluan lah kan. Kita tak boleh samakan dengan air zam-zam. Tapi rasa dia memang fresh, memang segar, macam air mineral lah. Tapi lagi sedap daripada air mineral. Rasa masin langsung tak ada. Ini memang air tawar yang mungkin datang daripada atas bukit sana. Yang mana telaga air tawar ni letak di bawah paras laut. Kalau air pasang dia akan berada di bawah air laut. Bila air surut macam ni, kita boleh ambil dan kita boleh gunakan sebagai air minuman. Nak rasa datang sendiri ke sini. Hanya terdapat di Tanjung Tuan, Melaka. Okey, bersebelahan dengan telaga bawah laut tadi tu, dekat sini terdapat gua. Ada yang menggelarkannya Gua Gong. Asal katanya mendapat nama Gua Gong apabila air pasang, hempasan ombak dari sana, hempasan ombak yang menerpa ke pintu gua ini menghasilkan bunyi seakan-akan bunyi gong. Di sini. Tengok nampak daripada sini, nampak macam anak tekak pun ada. Tapi nanti kejap lagi kita akan masuk ke dalam gua. Gua Gong katanya. Sampai sini pun suara saya dah dengar macam bergema dah dekat sini. Kita masuk. Assalamualaikum. Bismillah. Bila air pasang pun air akan memenuhi ruang gua ni lah. Gua juga kita panggil ni gua bawah air juga. Tapi bila air surut kita boleh masuk dalam ni. Luas juga. 10 orang pun boleh duduk dalam ni. Sebelah sana. Saya boleh membongkok kan dalam ni. Aduh, terlantuk pula. Berdiri tak boleh. Membongkok boleh. Dia akan tembus ke sebelah sini pula. Okay. Ni tempat yang saya masuk tadi. Dekat sini keadaan dalam. Dinding bumbung sebelah atas ni ada garis-garis seperti ni. Batu intan dia celah-celah batu ni sebenarnya batu intan. Kalau boleh nampak dia merelip-relip lah. Di sini. Ini semua batu intan. Di celah batu gua ni. Tengok dia ni. Ni berkelip. Berkilat-kilat lah. Dia berkilat-kilat batu intan. Khazanah laut. Nak tanya sikit lah. Ni gua bawah air ni, apa nama ni, apa nama gua ni? Siapa hamba orang tu mengatakan ni gua bawah laut panggil Gua Gong. Gua Gong Gua Gong sebab kalau kita air pasang besar,
Ombak yang kuat akan memukul pintu gua ni, akan bunyi gong. Boleh didengar sehingga ke 7 km jauhnya. 7 kilometer kalau bunyi hempasan ombak ke gua ni akan bunyi seperti bunyi gong lah. Ya, ya. Yang boleh didengari sehingga 7 kilometer. Ya. Oh. Jadi kalau orang dengar malam-malam air pasang bunyi macam gong tu, dari sinilah bunyi dia tu agaknya. Kalau boleh ribut, dia bunyi gong ni tentang yang berkata untuk tuan mengatakan tak lama lagi hujan atau mau ribut akan ada. Akan menimpa mana sebagai petanda lah. Petanda. Kalau bunyi daripada gua ni menandakan akan berlaku sesuatu bencana alam lah kira seperti ribut ribut dan biasanya ribut dan hujan lah. Hujan lebat atau hujan yang lebat. Sebagai petanda wallahu alam. Tapi gua ni memang wujud lah dekat sini. Rasanya menjadi kunjungan hiker, siapa-siapa ramai yang tahu tempat ni. Okey, selepas gua yang satu tadi kita sampai di sini, satu lagi gua di kawasan Tanjung Tuan ni. Ini tak pasti nama dia gua apa. Mungkin kita boleh masuk dalam. Kawasan dinding gua agak tinggi lah ke atas. Bismillah. Jauh ke dalam sana tapi dalam gua ni kita macam ada rasa berpenghuni lah. Sedang kita kata gua ni mungkin berpenghuni lah sebab rasa dia ada lain sikit. Untuk masuk ke dalam gua ni kena merangkak. Kena merangkak masuk ke dalam gua. Kalau kita nampak di atas sana titisan air bukit dari atas sana menitik masuk ke dalam gua ni lah. Itu dia keadaan juru pandu kita lah pada hari ni. Cik Zaihan sedang masuk ke dalam pintu gua. Agak sukar di situ. Merangkak dan keadaan agak gelap di dalam sana lah. Okey, kita dah pun keluar daripada gua ni lah. Okey, kalau nak tanya nama gua ni, orang enak pula disebut. Jadi kalau orang tempatan mungkin tahulah nama gua ni. Katanya diberi nama organ, salah satu organ wanita lah. Kita tak boleh nak sebut lah dalam ni, tak elok tu kan. Tapi tak apa, alhamdulillah kita dah pun sampai ke tempat ini dan kita akan jelajah pula tempat yang lain. Apa lagi yang terdapat di Tanjung Tuan ini yang penuh misteri, yang sukar dirungkai dari dulu sehingga kini. Okey, di sini ada satu lagi gua. Ada satu lagi gua, iaitu gua yang ketiga di Tanjung Tuan ni. Okey. Ini salah satu penemuan batu intan. Kalau anda boleh tengok, dia bergermelapan di situ. Mengelip, berkilat. Ini adalah batu intan. Salah satu sebab kenapa Pulau Intan diberi nama sebagai Pulau Intan, inilah sebabnya.
Kerana dipercayai di Pulau Intan tu terdapat intan sebegini yang begitu banyak, ya, yang berkelip-kelip sebegini. Kalau pada waktu malam sebagai pedoman kepada kapal-kapal ataupun nelayan yang lalu di sekitar kawasan Tanjung Tuan ini. Intan ini ori tau. Masih lagi terdapat dalam batu. Ini sebuah lagi gua yang terdapat di sini. Ada kelawar juga dalam. Okay, dalam gua ni juga ada satu batu lah. Batu tanda ataupun batu apa kita pun tak pasti. Mungkin ada di sini sejak dulu lagi. Mungkin ditanda sebagai nisan ataupun sesuatu. Jauh lagi ke dalam ni gua ni. Sulit sikit macam ni. Ada ruang-ruang yang sebelah sana macam tempat istirahat lah ataupun tempat duduk. Gua tak tahu nama ni. Oh, ini postan kali pertama sampai. Kali pertama sampai. Tahu. Jadi tadi semua ada 3 gua lah yang telah pun kita ziarah pada hari ini. Itu dah semua. Kedudukan ni memang di sebelah ni ada dahan pokok, ada pokok. Kalau tempat persembunyian ataupun tempat rehat atau tempat pertapaan, memang spesifik lokasinya di sini. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita di Tanjung Tuan. Kali ini kita singgah di satu kawasan di sebelah kiri Tanjung Tuan, sebelah kiri Pulau Intan. Kita naik ke atas satu batu ni. Kita ada perigi di sini, perigi air tawar, banyak air dia, jernih dan boleh digunakan untuk mandi, untuk air minuman. Dan di sebelahnya ada batu. Batu ni nampak ada kesan macam tapak kaki, macam tapak kaki. Dipercayai kesan tapak kaki Laksamana Hang Tuah. Ini terdapat di atas batu di Tanjung Tuan. Okey, di kawasan ni di bahagian bawah batu yang terdapat perigi dan juga tapak kaki Hang Tuah. Selain daripada monyet yang terdapat di Tanjung Tuan ni, anehnya ada seekor ayam kampung. Diseko je kat sini. Tak tahu siapa punya. Sini memang jauh daripada penempatan manusia. Cuma ni adalah pondok-pondok wakaf yang dibina oleh Jabatan Hutan saya rasa. Tapi ada ayam. Nampak jinak je ayam ni. Jinaknya. Tak ada makanan pula. Kalau ada mungkin boleh panggil dia datang dekat ni. Ni dia ayam tadi. Kita bagi makan nasi. Jinak je. Kan tak lambatlah.
Ni satu misteri juga ni. Misteri yang suka dirungkaikan. Siapa yang bawa ayam ni datang sini kan? Jinak pula tu dalam keadaan kelaparan. Nak kata ayam hutan bukan, ni spesies ayam kampung. Rambu Zainal nama dia. Di sebelah sana dia nampak pulau masjid. Antara pulau tarikan juga yang terdapat di Tanjung Tuan ni. Di belakang pulau masjid, kalau kita boleh zoom, itu ada Lexis Hibiscus Podixon, bersebelahan dengan Tanjung Tuan ni. Keadaan sekarang di Tanjung Tuan, air surut, air tenang dan surut lah di Tanjung Tuan. Okay, ini merupakan tinggalan satu perigi lama, bentuk bulat, siap dengan dinding dia, ke bentuk lama. Ni perigi dia, perigi lama yang terdapat di Tanjung Tuan ni lah. Dinding ni pun masih lagi baik nampaknya. Tak pasti ni perigi peninggalan masa bila, tapi yang nyata perigi ni dah lama lah ada di sini. Dan perigi ni masih lagi, airnya masih lagi cantik dan rasanya masih lagi boleh digunakan untuk mandi dan juga bekalan air minuman. Jom kita pergi ke lokasi seterusnya. Ini merupakan denai jalan untuk kita menuju keluar dari hutan rekreasi Tanjung Tuan ni. Jalannya agak berair, lecak sedikit, ada anak air. Dan sedikit mendaki. Akan mendaki menuju semula ke laluan ke rumah api yang kita naik awal tadi. Kita akan keluar ikut jalan sana lah. Boleh tahan berpeluh gitu.